Desak Parlimen, Anwar beri jaminan pada Perdana Menteri. Terima kasih Hisham, kata Tun Mahathir. Muhyiddin umpama seorang ayah, kata PAS. Ada tanda awal PKP fasa pertama berjaya. Dan saya telah beri jaminan kepada Perdana Menteri, kita tidak akan gunakan sidang ini untuk menolak. Gesaan supaya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memanggil sidang tergempar Parlimen bagi membincangkan pakej rangsangan ekonomi wabak COVID-19 tidak ada kaitan dengan pencaturan politik untuk menolak majoriti Perikatan Nasional di Dewan Rakyat, kata Presiden PKR Anwar Ibrahim. Beliau yang bercakap pada siaran langsung di halaman Facebooknya memberi jaminan mengenai hal ini. Saya telah beri jaminan kepada Perdana Menteri, kita tak akan gunakan sidang ini untuk menolak majoriti kerajaan kalaupun dia bimbang soal majoriti ahli parlimen yang mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Kita hanya akan bahaskan dan minta penjelasan dalam beberapa isu dari Perdana Menteri dan Menteri Keuangan serta menteri-menteri lain yang sebahagiannya tidur atau asyik pamer pakaian aneh-aneh, itu soal lain. Tapi bila kita soal di parlimen, dia wajib jawab dan kerana ia melibatkan keuangan negara, ia mesti dibahaskan di parlimen dan diluluskan di parlimen, katanya. Bagaimanapun, kata Anwar, beliau setuju Kak Kiah diberikan bantuan, malah minta disegerakan. Bukan setakat itu, kita minta anggota parlimen kita tambah dana, katanya. Anwar merujuk nama timbangan Makcik Kiah yang digunakan Perdana Menteri bagi menggambarkan bantuan terhadap golongan berpendapatan rendah B40 ketika mengumumkan pakej rangsangan ekonomi berjumlah RM250 bilion baru-baru ini. Isi rumah berpendapatan kurang daripada RM4,000 sebulan akan menerima RM1,600, di mana RM1,000 akan dibayar pada bulan April dan baki pada bulan Mei. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan memaklumkan Parlimen akan bersidang seperti dijadual pada 18 Mei depan. Menjelaskan mengapa sidang tergempar Parlimen perlu diadakan, Anwar berkata, Malaysia tidak boleh diperintah oleh 1-2 orang yang anggap mereka serba pandai dan serba tahu. Negara ini tidak boleh diperintah oleh 1-2 orang yang anggap mereka serba pandai dan serba tahu, tegasnya. Anwar yang juga MP Port Dickson berkata, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya persoalan dari mana sumber pembiayaan pakej rangsangan tersebut. Ya, dari mana? Dari syarikat-syarikat kerajaan, KWSP, Petronas. Dari mana? Itu kita harus tahu, kerana bukan sahaja hari ini, satu keputusan pinjaman dan sebagainya yang akan punya kesan puluhan tahun atau sekurang-kurangnya 10 tahun, soal Anwar. Jelas Anwar, belanjawan negara juga akan terganggu disebabkan unjuran dibuat berdasarkan harga minyak pada tahun lalu sebelum kejatuhan harga minyak dunia. Maknanya hampir setengah dari unjuran kita. Maknanya pendapatan negara akan turun dari segi hasil minyak dan gas. Kemudian dari pelancongan, industri kecil dan sederhana yang sekarang mendapat dampak yang sangat negatif di seluruh negara yang menyebabkan puluhan ribu pekerja hilang pekerjaan dan pendapatan. Semua ini perlukan dukungan seluruh rakyat dan oleh kerana unjuran belanjawan itu sudah meleset dan dia kena kembali ke Parlimen. Saudara, kita perlu bincangkannya di Parlimen, bukan propaganda, katanya lagi. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad juga membangkitkan kebimbangan sama bahawa keuntungan kerajaan akan merosot sehingga 50% kerana penurunan harga minyak dunia, memandangkan belanjawan 2020 dibuat bersandarkan jangkaan hasil Petronas pada harga $63 setong. Jelasnya ini bermakna hasil kerajaan mungkin akan berkurangan sebanyak RM30 bilion. Dr. Mahathir pada 23 Mac lalu menyifatkan kemelesetan ekonomi dunia akibat wabak COVID-19 sebagai malapetaka. Bank Dunia pula meramalkan Malaysia berdepan kemelesetan ekonomi bagi tahun 2020 dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK dianggarkan merundum ke paras negatif 0.1%. Bank Dunia menjangkakan ekspor bersih dan pelaburan mengecut pada 2020 dan yang lebih signifikan adalah kehilangan pekerjaan dan pendapatan dijangkakan berlaku di kalangan golongan 40% terbawah B40, malah turut berlaku di kalangan 40% pertengahan M40. Saya ingin ucap terima kasih terutamanya kepada Ketua Pengarah
Kementerian Kesihatan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menzahirkan ucapan terima kasih kepada golongan doktor, khususnya Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah yang ternampak hampir tidak berhenti-henti menjalankan tugas siang hari dan malam hari dalam menangani krisis wabak COVID-19. Ini untuk Dr. Nur Hisham menentukan segala tindakan yang perlu diambil dapat dilaksanakan oleh pegawai-pegawainya. Saya ucap terima kasih bagi pihak diri saya, isteri saya dan juga masyarakat umum kerana tugas seperti ini amatlah berat, berbahaya. Tetapi kesanggupan Ketua Pengarah Kesihatan mengepalai usaha ini amatlah dihargai. Selamat menyambut Hari Doktor Sedunia, katanya. Dr. Mahathir berkata demikian dalam sebuah video memaparkan beliau bersama isterinya, Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang dihantar melalui ciapan di akaun Twitternya. Pada penghujung video sepanjang 2 minit 2 saat itu, Siti Hasmah menggesek alunan biolanya sebagai tanda penghargaan. Terdahulu dalam video itu, Dr. Mahathir menjelaskan negara tidak pernah menghadapi serangan wabak penyakit seteruk COVID-19. Lantaran itu menjelaskan betapa pentingnya tugas yang digalas seorang doktor. Menurut MP Langkawi lagi, golongan doktor memainkan peranan penting dalam masyarakat dengan memenuhi fardu kifayah, perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Saya harap kita faham peranan yang dimainkan oleh doktor-doktor dan kita berterima kasih kepada mereka. Kalau kita sakit, pada masa itu kita sangat menghargai khidmat oleh doktor. Sekarang ini kita diserang oleh wabak yang dahsyat, katanya lagi. Hari Doktor Sedunia disambut berbeza-beza bagi setiap negara. Antara yang menjadikan tarikh 30 Mac sebagai Hari Doktor ialah Amerika Syarikat dan Australia. Sementara itu negara seperti Brazil dan Kuba pula menyambut Hari Doktor dengan cuti umum. Bagaimanapun dilaporkan sejak 2014, Persekutuan Pengamal Perubatan Swasta FPMPAM menyambut Hari Doktor di Malaysia pada tarikh 10 Oktober. Di Amerika Syarikat, tarikh 30 Mac dipilih sebagai sambutan Hari Doktor kerana menghargai pencapaian penggunaan ubat bius yang pertama dalam pembedahan apabila Dr. Crawford Long membuang tumor di leher pesakitnya James Venable pada 30 Mac 1842. Untuk rekod, Dr. Mahathir juga bekas pengamal perubatan dan pernah membuka klinik swasta pertama di Alustar selepas merdeka pada 1957, manakala isterinya Dr. Siti Hasmah merupakan salah seorang doktor wanita Melayu yang terawal selepas tamat pengajian pada 1955. PAS hari ini menganggap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin umpama seorang ayah dalam memberikan nasihat agar semua orang terselamat daripada penularan pandemik COVID-19. Ketua Penerangannya Kamaruzaman Muhammad berkata, dalam suasana negara sedang berperang dengan penularan virus itu, semua pihak mesti mematuhi setiap arahan yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri itu. Kerana apa? Kerana pematuhan kita kepada Perdana Menteri ini akan membantu negara untuk keluar dari wabak COVID-19 ini. Jadi hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin seumpama ayah kita yang memberi arahan dan nasihat supaya kita terselamat dari wabak ini. Seumpama seorang ayah yang menasihati anak-anak dan keluarga beliau, jangan keluar daripada rumah kerana di luar sana ada wabak virus yang sedang menunggu, kata Kamaruzaman menerusi hantaran video yang dimuat naik di Facebook TV PAS. Hari ini negara memasuki fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sehingga 14 April depan bagi memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19. Fasa pertama PKP telah bermula pada 18 Mac lepas dan tamat pada 31 Mac, iaitu semalam. Mengulas lanjut, Kamaruzaman berkata, sebagai seorang ayah, Muhyiddin mempunyai tanggungjawab yang besar kepada negara dan rakyat keseluruhannya. Walaupun ada suara-suara sumbang yang mempertikaikan Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertikaikan ayah kita, seumpama suara-suara hasutan yang minta kita keluar, jangan patuhi arahan ini memperkecilkan kewibawaan ayah kita dalam mengurus wabak ini. Inilah suara-suara penghasut daripada luar yang ingin merosakkan negara kita secara politik. Jadi sebagai ayah, beliau memiliki tanggungjawab untuk menyelamatkan keluarga beliau daripada wabak ini. Sebagai Perdana Menteri, beliau memiliki tanggungjawab untuk menyelamatkan negara. Kalau kita sayangkan anak-anak kita, sayangkan isteri kita, sayangkan pasangan kita, sayangkan keluarga kita, kita mesti mematuhi sepenuhnya arahan-arahan ini, katanya. Kalau kita boleh keluar daripada wabak ini, kita boleh pacu dan bina semula negara selepas daripada dua wabak yang besar. Menurut Kamaruzaman lagi, negara hari ini berada dalam keadaan krisis yang sangat teruk. Katanya antara punca negara berada dalam keadaan tersebut adalah disebabkan oleh kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyekat wabak COVID-19 ini daripada awal dan dari terus merebak.
Hari ini negara berada dalam keadaan krisis yang sangat teruk. Antara puncanya adalah kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyekat wabak ini daripada awal, daripada terus merebak. Maka negara hari ini berada dalam keadaan krisis kerana kelemahan Kerajaan Pakatan Harapan, katanya. Setakat tengah hari tadi, Malaysia mencatatkan 2 lagi kematian yang mempunyai kaitan dengan jangkitan COVID-19, menjadikan korban akibat virus itu dalam negara sebanyak 45. Manakala sebanyak 142 kes jangkitan baru dilaporkan yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 2,908 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media hariannya memaklumkan bahawa kedua-dua korban terbaru itu melibatkan warga negara Malaysia. Data terkini kes positif COVID-19 yang semakin mendatar menunjukkan terdapat tanda awal kejayaan kerajaan membendung penularan wabak berkenaan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah apabila memberitahu data tersebut merupakan hasil daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 1 yang berakhir semalam. Kalau kita lihat kajian Malaysia Institute of Economic Research menunjukkan 399 kes baru positif COVID-19 setiap hari dengan kumulatif 4,000 kes sehingga semalam, katanya pada sidang media harian COVID-19. Bagaimanapun beliau berkata, data sebenar menunjukkan unjuran mendatar dengan sekitar 140 kes baru dan hanya kumulatif kes dijangkiti sebanyak 2,700 kes. Jadi nampak daripada graf tersebut ada tanda-tanda awal bahawa kita berjaya dalam melakukan pelaksanaan PKP tambahnya. Menurut Nur Hisham, pihaknya berharap akan dapat mempertingkatkan strategi dan aktiviti pada PKP fasa kedua, terutamanya di kawasan panas yang telah dikenal pasti. Jelasnya jika terdapat kes mendadak di kawasan panas tersebut, KKM akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD. KKM akan saring semua orang di kawasan tersebut dan mengenal pasti mengasingkan mereka yang positif untuk diberi rawatan, ujarnya. Beliau berkata demikian menjawab soalan wartawan berhubung hasil pelaksanaan PKP fasa pertama yang bermula 18 Mac lalu dan berakhir semalam. Fasa kedua PKP bermula hari ini dan akan berakhir pada 14 April nanti. Sebanyak 3 kawasan dikenakan perintah PKPD iaitu di Simpang Renggam, Johor, Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor dan Menara City One, Kuala Lumpur. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.